Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, hari ini bersama saya Cikgu Al-Faiz. So, harap semua pelajar semua sihat. Okay, saya nak bagi penerangan yang pertama mengenai bab indeks, iaitu bab 1 dalam topik tingkatan 3. Okay, so kita akan pergi pada bab 1 indeks. So, dalam topik ini, kita ada 1.1 tertanda indeks. Okay, di mana A kuasa N. Di mana A ialah asas dan N ialah indeks. Nilai indeks dia. Contoh, 4 kuasa 3. Seperti mana kita tahu, 4 itu adalah asas. Manakala 3 itu adalah nilai indeks. So, maka 4 asas dan 3 nilai indeks. Seterusnya, bagaimana kita hendak menulis pendaraban berulang dalam A kuasa N? Okey, contoh yang pertama mudah. 4 kali 4. Kita tahu nilai 4 kali 4. So, 4 kali 4 kita anggap nombor indeks sebagai 4 kuasa 2. Contoh yang kedua, 4 kali 4 kali 4 kali 4. So, nombor dia berulang sebanyak 4 kali. So, 4 kuasa 4. So, asas dia adalah 4 dan nilai itu adalah dia punya bilangan. Berapa kali ia berulang. Okey. Ini contoh lain. Contoh yang ketiga, 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Iaitu 5 asas dia. Dan nilai N, nilai indeks dia adalah 6. N dia adalah 6. Contoh 4, 1/4 darab 1/4 darab 1/4. So, 1/4 dalam kurungan N dia kuasa 3. Okey. Jadi, para pelajar dah tahu mengenai tertanda indeks sedikit. So, buka buku teks muka surat 3. Sila buat uji minda 1.1a. 2, soalan 2 dan soalan 3 Soalan 2 A hingga F, soalan 3 A hingga G. Okey, kita terus kepada bagaimana anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks. Contohnya, 125 kita nak tukar kepada 5 kuasa 3. Macam mana kita nak tahu 5 kuasa 3? So, kita tahu 5 itu adalah dia punya asas dan 3 adalah dia punya nilai indeks. Okey, kita tengok contoh. Kaedah pembahagian berulang. Tuliskan 32 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2. Apabila dia kata menggunakan asas 2, kita akan buat 32 bahagi 2, kita dapat 16. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So, maka ia ditulis dalam bentuk indeks. Di mana nilai N, nilai indeks tu adalah bilangan. Berapa bilangan dia? 2, 2, 2, 2, 2. Semua ada 5. Dan kita kena pastikan bawah dia nilai dia sehingga 1. Mesti sampai 1. Kalau tak sampai 1, dia tak boleh. Okey. So, maka ia ditulis dalam bentuk indeks ialah 2 kuasa 5. Kita tengok contoh lain. Okey, tuliskan 81 dalam bentuk indeks menggunakan asas 3. Okey, so 81 bahagi 3 dapat 27. Bahagi 3 dapat 9. Bahagi 3 dapat 3. Bahagi 3 dapat 1. Okey, so ini ada ni sikit, ralat sikit. So, N ini adalah 4, bukan 5. 4, 1, 2, 3, 4. Maka 81, ni salah lah Maka 81 ditulis sebagai 3 kuasa 4. So, N dia 4 ni salah Ingat ni salah. Cikgu tak sempat nak edit, tapi bawah dia tetap 1. Okey, kita terus pada latihan yang kedua. Buka buku teks muka surat 5. Sila buat uji minda 1.1b A hingga F. Okey, kemudian bagaimana anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks? Contohnya 0.8, 0.9,
kuasa 3. Macam mana boleh dapat 0.512? Okey, kita lihat contoh dia. Okey, kaedah yang kita panggil adalah kaedah pendaraban berulang. Yang tadi awak belajar mengenai kaedah pembahagian berulang. Yang ini kaedah pendaraban berulang. Kita dah tahu. Contoh tadi kita belajar 4 kuasa 2, kita dapat 4 darab 4, kita dapat 4 kuasa 2, betul? So 4 darab 4, kita tahu 4 darab 4 sama juga dengan 4 kuasa 2. So 4 darab 4 tu nilai dia berapa? Nilai dia adalah 16. So kiraan dia gunakan kalkulator. Okey, ni contoh 0.8 kuasa 3. So kita tahu 0.8 darab 0.8 darab 0.8. So awak akan dapat 0.512. Okay, awak boleh gunakan kalkulator. 1/2 dalam kurungan, mesti ada kurungan kuasa 4. So 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2, iaitu 1/2 didarab berulang sebanyak 4 kali. Okay, cara dia kalau pecahan, dia punya jalan penyelesaian, kalau kita tengok secara manual, 1 darab 1 tetap 1, betul? 1 darab 1, 1 lagi. Maksudnya 1 darab 1 pun 1. 1 darab 1 darab 1 darab 1, kita dapat 1. Manakala 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Sebab itu kita dapat jawapan dia adalah 1/16. So, untuk lanjutan untuk menggunakan kaedah kalkulator dalam topik indeks ini, boleh rujuk buku teks muka surat 6 di contoh 5 sebelah atas, belah kiri tu Nanti awak boleh tengok. Okey, so latihan yang ketiga, buka buku teks muka surat 6, uji minda 1.1C, soalan A hingga H. So, pelajar-pelajar boleh lakukan sebolehnya lah. Okey, kalau dapat siap ketiga-tiga latihan, alhamdulillah, syukur. Jadi kita sampai sini saja. Saya harap pelajar dapat menyiapkan kerja sekolah yang diberi. Terima kasih. Assalamualaikum.